Dan tuan-tuan dan puan, ingatkan ini adalah satu perjalanan yang sungguh indah. Tetapi sebelum itu kami juga telah diberikan taklimat oleh sahabat kami yang telah pun pergi ke dakwah training sebelum ini, iaitu pada 1999, first time Dr. Zakir Naik buat. Mereka kata, bro, be ready. Korang mesti tak akan cukup tidur. Bila cara diorang bercakap tu seram gila. Kami pun, ya ke? Boleh percaya ke? Takkanlah macam tu. Tak ada kot. Ada juga kawan-kawan kami, bila pergi ke sana, dia ingat macam melancong. Dia siap bawa kamera cantik-cantik, nak pergi jalan kat Mumbai lah, nak jalan kat sana. Last kamera tu tak sempat nak ambil gambar pun. Bermulalah mimpi ngeri kami. Mimpi ngeri. Tahu betapa ngerinya? Senang saja. Pada hari kedua training, hari kedua latihan, seorang doktor yang ada PhD, doktor perubatan dari UK, hari kedua dia melarikan diri daripada latihan. Sebelum dia cabut, dia kata dengan Dr. Zakir Naik, dengan kami semua dengar lah. Dia kata, my entire PhD, this 2 day. Maksudnya tak sampai 2 day pun. Baru sehari lebih je. Tapi dia sebut 2 days lah. 2 hari training dengan kamu, jauh lebih teruk daripada keseluruhan PhD saya. Tuan-tuan dan puan-puan, baru 2 hari, doktor dari UK itu dia kata, 2 hari bersama kamu, jauh lebih teruk daripada keseluruhan PhD saya. Teruk ke tak teruk? Teruknya sampai macam mana? Teruknya sampai, satu kepala saya berjerawat. Nak tidur sini tak boleh, nak tidur sini tak boleh. Sebab, pressure tinggi sangat. Pressure. Sampaikan kawan saya, pagi jumpa Dr. Zakir Naik, malam pun dia jumpa Dr. Zakir Naik. Sebab Dr. Zakir Naik masuk dalam mimpi dia. Yes. Dan dia memang straight. Jadual kami begini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsi jadual. Orang ingat kami sana, alah, biasa-biasa. Dan selepas pergi, tak ada di antara kami pun yang mengaku kami ini pakar. Cuma kami masih kata kami adalah pelajar. Pelajar perbandingan agama. Jadualnya sepatutnya 8 sampai 6. 8 pagi sampai 6 petang. Tetapi alhamdulillah, tak pernah kami berakhir pukul 6 petang. Secara purata, 10-11 malam. 8 pagi sampai 10-11 malam. Itu purata tau. Maksudnya, ada yang lebih lewat. Yang paling lewat pukul berapa? 1. Alhamdulillah kalau 1 tuan. Paling lewat 4 pagi. Ingat habis 4 pagi, esok boleh start lewat kan? Macam kita kan, tak apalah kan, korang hari ini kerja OT, esok masuk lewat kan? Tak. Esok start pukul 8 pagi juga. Best tak? Best gila. Memang best. Best sebab tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan, tekanan demi tekanan. Memang stres. Esoknya 4 pagi. Dan kena tahu, Dr. Zakir Naik pada usia 50 lebih, dia boleh berdiri bercakap dan mengajar kami selama lebih 12 jam, 14 jam, 16 jam setiap hari kat depan. Dan setiap hari dia tidur berapa jam? Sejam je. Maksimum. Sejam je. Sebelum itu adalah dengan ura-ura, saya pun tak tahu apa lifestyle dia dan sebagainya. Tak tahu. Tak tahu sangat. Sejam saja dia tidur. Bayangkan kalau berakhir 4 pagi, kami balik. Dia balik tak? Tak. Dia tak balik. Dia akan duduk dekat studio untuk lihat balik rakaman tu dan untuk buat perubahan untuk esok. Esok belakang LED tu, dia nak tukar background apa dan sebagainya, dia akan pilih. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, dia ni adalah manusia, saya kata, tak tahulah, manusia yang one of its kind lah. Dia lebih tahu sistem mic, sistem audio, lighting system berbanding dengan pakar. Dia tahu. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa yang dia sanggup belanjakan untuk dakwah? Untuk kamera, kami dikelilingi untuk training itu saja, 20 peserta, kami dikelilingi oleh 16 biji kamera. 16 buah kamera. Siapa mengantuk, siap. Memang tunjuk balik. Memang dia ada yang tunjuk balik. Siapa yang mengantuk, bila kata, you say you are not sleeping? Okay. Dia akan cakap on the phone, Rashid, replay, camera 3. Kau cakap kau tak tidur kan? Okay, replay. Dekat depan LED tu, muka kau kat depan.
Mengaku tak mengaku. Dia boleh alert macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kamera tu ada yang 4K, ada yang 8K. Maksudnya kualiti dia 4K, 8K. Sekarang TV pun 4K, 8K, tapi tak sampai lagi 8K. Tahu tak, setakat lensa dia saja, ada yang $250,000 Amerika sehingga ke $500,000 Amerika. Lensa saja. Bila dia set up begitu, macam Masya Allah, macam Grammy Award tau. Kami rasa, wow, bestnya. Dan itu sebenarnya adalah, setakat ini adalah pentas yang paling hebat pernah kami berceramah. Walaupun training. Untuk 20 orang. Dan kemudian Dr. Zakir Naik, dia terangkan kepada kami, dia kata, sebab kami tanya, Zakir Bhai, kami panggil dia Zakir Bhai, ya? Kami tanya, why do you spend all this money? Why? Macam extravaganza sikit kan? Jawapan dia, sentap. Sangat sentap. Dia kata, you know what? Those people, mereka yang ingin membawa manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk syirik, untuk maksiat dan sebagainya, mereka sanggup membelanjakan berjuta, berbilion dolar semata-mata nak menarik manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. But why can you spend millions just to get people closer to Allah? If you want to fight with them, give them a better alternative. You are fighting with them. Dia kata, saya tak fight dengan TV-TV Islamik lain. Kita punya fight, kena fight dengan Hollywood, Bollywood. Sebab manusia hari ini ditarik oleh Hollywood dengan Bollywood. Kat Malaysia, kita Mollywood. Jadi dia kata, we should spend untuk tarik orang. Memang bukan duit yang menentukan, tetapi Islam, kita kena tahu. Permintaan dia ialah, Islam itu tinggi. Ini hadis Nabi SAW. Islam itu tinggi. Tiada apa yang lebih tinggi daripada Islam. Maksudnya bukan setakat kebenaran Islam. Tetapi maksudnya dari segi kualiti, dari segi akhlak, juga yang terbaik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tegasnya Dr. Zakir Naik ini, jangan mengada dengan dia. Dia punya tema, tagline dengan kami ialah, nak smart, is okay. Don't try to be extra smart. Dan dia adalah seorang yang no nonsense. No nonsense macam mana? No nonsense ya, sampai ada seorang peserta, kami ada 2 batch. Batch yang umum dengan satu batch yang duduk pintu belakangnya. Maksudnya tak masuk kamera. Tapi mereka boleh ikut training. Dia bukan main, bukan partisipan yang utama, tetapi duduk belakang. Ada satu hari itu, dia tak datang. Tak datang sebab apa? Sebab ada sanak saudara meninggal. Sanak saudara meninggal. Dan doktor, dia dah minta kebenaran Dr. Zakir Naik, dan Dr. Zakir Naik kata no. Tapi dia tetap nak pergi. Bila pergi, Dr. Zakir Naik kata, kick him out from the program. Kami pun pelik. Kenapa? Kenapa nak tendang? Kan sanak saudara mati. Lalu dia kata, how close are you to this relative? Is this fardu ain or fardu kifayah? Nak pergi ni, fardu ain ke fardu kifayah? Yang dia kata, fardu ain ke fardu kifayah? Kamu yang mandi jenazah ke? Kamu yang solat jenazah ke? This program, if you miss it, you will miss it for your whole life. Budak tu balik mengadu, komplain, merayu, minta balik. Dia kata no. Disiplin. Dia kata, you are not fighting against Muslim. You Muslim are brothers. Tetapi you going to go out there and you have to fight with those liberal, with missionary Christian who are harder than me. Who are more cunning. Jadi dia nak orang yang betul-betul tegas. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengalamannya, apa yang perlu kami buat dalam training itu? Dalam training itu, tuan-tuan dan puan-puan, kami kena hafal 114 nama surah, nama dalam bahasa Arab, makna dia dengan nombor surah itu. 114 surah. Peserta lain tak apa. Sebab peserta lain, mereka dah tahu mereka terpilih. Jadi mereka telah diberikan homework itu sebulan, 2 bulan sebelum itu. Mereka ada masa nak buat. Saya last minute. Tak sempat nak hafal. Tak sempat nak hafal. Minggu pertama, dia dah uji dah. Dia kata, okay, now start dengan 25 surah pertama. Saya, alamak. Apa saya buat? Saya ambil kertas, saya tengok dulu.
Sambil dipanggil orang kat situ, saya cuba hafal. Okay, surah Fatihah chapter number 1, the opening. Surah Baqarah chapter number 2, the cow. Surah Al-Imran chapter number 3, the family of Imran. Surah An-Nisa chapter number 4, the woman. Surah Maidah chapter number 5, the supper. Okay, settle. Hafal. Yang lain-lain punya laju. Sebab ada yang peserta-peserta India memang cakap laju lah. Bila mereka hafal, sebab sekarang kena tengok timing. Bila saya tengok, okay, 25 surah pertama, ini, 20 lebih saat. Dahsyat. 25 surah dalam 20 saat. Wish, macam mana aku nak buat ni? Tak confident. Lepas tu, dia tanya, Firdaus? Saya kata, Zakir Baik, I got it last minute. You know, I'm a last minute participant. So, I would like to excuse myself. No. Try. Dia suruh saya try. But, I'm last minute. I just started to memorize. No. You try. Lepas tu dia kata, sebab, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 3 benda yang dia selalu tekankan. Selalu 3 benda. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat 3 benda ini. Pertama dia kata, iaitu, dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 160, jikalau Allah membantu kamu, siapa yang boleh memudaratkan kamu? Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kamu, siapa yang boleh membantu kamu? Maka biarlah orang yang beriman ini meletakkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Pertama, biar dapatkan bantuan Allah. Macam mana nak dapatkan bantuan Allah? Nombor 2 dia kata, surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 69. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, nescaya Allah akan bukakan jalan untuk dia. Maksudnya, Allah akan buka jalan. Cuma kamu kena jihad betul-betul. Yang ketiga, baru tanya tentang teknik. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita, brother, apa teknik nak hafal, betul? Dia kata, don't ask me about teknik. Ask me about how to get the help of Allah first. Teknik last. Allah first. Rely on Allah first, dia kata. Lalu dia kata, Firdaus, if Allah were to help you, do you think you can do it? Ya, sudah tentu kalau Allah nak bantu. If you have tried enough, insyaAllah, go, do it. Okay. Bismillah, baca 25 surah. Alhamdulillah, antara 3 yang paling laju. Ini lidah Cina laju jugalah.